Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma idfa 'anil waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya Hairuzam Muhammad Amin alias Hamim, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Pahang, yang saya hormati juga Penolong Pesuruhjaya Syekh Hamadi bin Syekh Abdul Hamid, Timbalan Pengarah Pencegahan SPRM Negeri Pahang, seterusnya seluruh warga SPRM, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berkumpul dalam nak meraihkan ulang tahun yang ke-53 BPR ataupun SPRM. Alhamdulillah, program kita nak menyambut ulang tahun ke-53 ke-53 ini kita adakan program ceramah. Dan program ceramah ini sebenarnya mengulang balik sejarah gerak kerja SPRM itu sendiri, yang mana semasa SPRM ditubuhkan pada 1 Oktober tahun 1967 atas nama Badan Pencegah Rasuah ataupun BPR, bidang kuasanya begitu terhad sekali. Tugas BPR ketika itu hanyalah menjalankan aktiviti pencegahan rasuah saja, iaitu melalui ceramah-ceramah seperti ini. Adapun siasatan kes-kes rasuah itu dilakukan pihak lain oleh pihak cawangan jenayah khas yang diletakkan di bawah PDRM. Manakala kes pendakwaan untuk kes-kes rasuah dikendalikan oleh bahagian pendakwaan Kementerian Undang-Undang. Jadi dengan ceramah-ceramah sebegini kita mengulang balik sejarah asal BPR ditubuhkan. Walaupun kita sambut ulang tahun ke-53, tetapi pihak kerajaan sejak tahun 1957 lagi telah berusaha nak memberi tumpuan untuk menyelesaikan masalah rasuah. Sebab itu pada Januari tahun 1958, kerajaan telah menjemput seorang pegawai tinggi polis daripada pasukan polis Pakistan, Inspektor Jeneral Shah Nazir Alam, untuk datang buat kajian berhubung masalah rasuah dalam negara kita tahun 1958. Dia buat kajian selama 3 bulan dan dihasilkan satu laporan rasmi bertarikh 26 April tahun 1958, dikemukakan pada kerajaan. Dan antara cadangan kajian itu tubuhkan sebuah agensi khusus untuk nak buat siasatan kes-kes rasuah, sama ada peringkat persekutuan, negeri dan di daerah. Dan hasil daripada kajian Shah Nazir Alam ini telah dikaji secara terperinci oleh Jawatankuasa Bertindak, yang juga mencadangkan supaya ditubuhkan unit baru dalam pasukan polis khas untuk buat siasatan terhadap aduan rasuah. Dan cadangan itu akhirnya disetujui oleh kerajaan, iaitu daripada Inspektor Jeneral Shah Nazir Alam, pegawai tinggi polis dari Pakistan. Tetapi yang kelakarnya, apabila Inspektor Jeneral Shah Nazir Alam balik ke Pakistan, dia pula kena tangkap kes rasuah. Pada begitu sajalah ya. Dia datang mengajar, olalah dia pula kena tangkap. Balik kepada sejarah kita. Sebab itu 1 Julai 1973 BPR telah ditukar namanya kepada Biro Siasatan Negara atau BSN setelah diluluskan oleh Parlimen
melalui Akta Biro Siasatan Negara tahun 1973. Tapi BSN ini pun ditukar semula kepada nama BPR pada 13 Mei 1982 apabila Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 diluluskan oleh Parlimen dan dikuatkuasakan. Dan perkara itu berjalan hinggalah akhirnya pada 1 Januari tahun 2009 barulah SPRM beroperasi sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas-tugas Badan Pencegah Rasuah. Perjalanan panjang selama 53 tahun sudah pasti tanggungjawab mementeras rasuah ini takkan mampu dipikul oleh sebuah agensi saja. Sudah pasti semua pihak bertanggungjawab. Ini kerana apabila pihak yang menjalankan kerja-kerja pencegahan ini cuma satu saja tanpa melibatkan pelibatan dari seluruh lapisan masyarakat, maka isu rasuah tidak akan berkesudahan. Tapi kita tidak mahu pula jadi seperti Filipina. Di kalangan negara-negara Asia, Filipina memiliki instrumen pencegahan rasuah paling banyak di Asia. Di Filipina mereka ada 7 undang-undang dan mereka memiliki 19 agensi penguatkuasa rasuah. Presiden Ferdinand Marcos dia perkenalkan 5 agensi pencegah rasuah yang baru dalam tempoh 21 tahun era pemerintahannya, tahun 65 sampai 86. Tapi semua yang ditubuhkan hanyalah kosmetik hiasan untuk melindungi wajah sebenar yang sebenarnya hodoh. Bumi dan langit Filipina syarat diselubungi dengan mendung rasuah. Amalan rasuah sangat memuncak semasa era pemerintahan Marcos. Amalan kronisma berlaku secara leluasa. Sanak saudara kenalan rapat dilantik mengetuai pelbagai agensi. Masing-masing cenderung mengumpul kekayaan peribadi. Itu dalam keadaan mereka mempunyai lebih daripada 10 agensi penguatkuasa rasuah. Moga kita tidak jadi seperti mereka. Padan satu cukuplah. Yang lain adalah tanggungjawab bersama mencipta kesedaran. Sebab itu tajuk kita sempena ulang tahun ke-53 pada hari ini adalah kedamaian hidup tanpa rasuah. Tajuk ini akan tamat jam 10.30 nanti. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kedamaian hidup adalah sesuatu yang sangat sukar diperolehi. Walaupun kita memiliki segala-galanya, tapi kedamaian belum tentu. Walaupun rumahnya di Seri Damai, tapi belum tentu damai. Rumah besar bertingkat-tingkat, duitnya tebal berlipat-lipat, kereta bersusun berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya 4, tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Apa sebab? Kedamaian itu benda mahal. Sebab itu 10 Oktober baru-baru ini, kurang lebih 4 hari yang lepas, kita di Malaysia menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia, yang mana menurut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi tahun 2019, hampir 1,5 juta rakyat di Malaysia mengalami simptom tekanan ataupun depression, dan itu adalah tanda tidak damai. Yang paling ramai alami anxiety disorder, gangguan kebimbangan. Data-data menunjukkan kajian daripada KKM 1:6 rakyat Malaysia sekarang ada gangguan mental. Baik itu kiralah yang datang dalam masjid, setiap 6 orang, seorang tu ada masalah mental. Cuma dia makan ubat sajalah. Baik itu kalau kami di masjid negeri ini, orang masalah mental antara jemaah tetap di sini. Kami ada 99 orang jemaah yang mental, masalah mental. Hari dia makan ubat, okey. Hari dia tak makan ubat, dia duduk depan nak jadi imam. Ada? Ada masa dia tepuk dada ngaku jadi Imam Mahdi. Ada? Yang viral tahun lepas, penghujung tahun lepas, bertelanjang bulat depan masjid, dia entoknya kepala polis pakai parang, mujur polis pakai helmet. Itu semua antara masalah mental. Di Malaysia sekarang ini mental illness yang paling banyak MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar. 6.3% penduduk dewasa di Malaysia mendeриtai sakit MDD ini.
Dan dalam masa setahun, angkanya meningkat 2.5% tiap-tiap tahun. Dan data yang direkodkan oleh KKM, MDD ini dideritai oleh 60,000 laki-laki dewasa dan 110,000 wanita dewasa. Orang perempuan lebih banyak yang depression. Dan data yang terbaru dikeluarkan semasa sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 4 hari lepas, sudah ada 424,000 kanak-kanak juga direkodkan mengalami masalah mental. Awak nak sakit mental, itu awak punya hal. Tetapi yang kita prihatin kesannya, apabila seseorang ada sakit mental, secara automatik dia akan kena penyakit fizikal. Hampir 50%, tepatnya 48.3% daripada penderita MDD di Malaysia, dia akan hidap satu penyakit kronik. Mesti ada. Sakit bawah pinggang, 59% adalah orang yang depression. Sakit sendi, osteoarthritis, sakit kanser, 47% adalah orang yang depression. Sebab itu kita tak hendak benda ini berlaku. Dan benda yang juga membimbangkan pihak pemerintah, ada 1.2% daripada penduduk di Malaysia, khususnya orang dewasa, menderita sakit bipolar disorder atau BD. Dia mengalami perubahan mood yang begitu drastik sekali. Rasa gembira, rasa sedih, begitu keterlaluan sangat. Gembira sangat. Kemudian tiba-tiba berubah jadi sedih. Kenapa jadi begitu? Banyak main handphone tu jadi begitu tu. Main Facebook, main WhatsApp, mula grup yang kelakar ketawa sekejap. Masuk grup politik, kelahi pula, marah. Kejap marah, kejap gembira. Lama-lama gila. Mood tidak stabil. Dan apabila seperti yang pengarah tadi sebutkan, cabaran pandemik COVID-19. Cabaran pandemik COVID-19 ditambah pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan telah menambah jejaskan lagi kesihatan mental masyarakat di negara kita. KKM telah rekodkan 465 kes cubaan bunuh diri antara Januari hingga Jun tahun ini saja. Apa sebab? Stres. Kenapa stres? Pertama, perubahan normal baru. Perubahan persekitaran kerja. Terpaksa bekerja daripada rumah. Tak campur orang-orang yang kita tak sangka mereka stres. Sebagai contoh, rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik, orang OKU, yang cacat pendengaran dengan percakapan ini, pertuturan. Mereka selama ini memahami bahasa kita dengan melihat gerak mulut kita. Orang-orang OKU ini, sebab kami selalu terima jemaah yang OKU, dia faham apakah kehendak kita dengan membaca lips ataupun bacaan bibir kita. Tapi bila semua orang dah tutup mulut pakai mask, dia rasa dunia dia sunyi sangat. Dia dah tak tahu apa-apa. Stres. Berapa banyak yang datang ke hospital HTA yang murung kerana rasa dunia begitu sunyi sekali. Ini bukan suruh buka topeng, tak, pakailah. Nak ngabar ada orang sedang stres. Yang pakai topeng stres pun ada. Bau diam, bau macam-macam benda dalam topeng dia itu. Itu stres kecil-kecilan. Ini stres besar-besaran ini. Bekerja dari rumah, duduk di rumah. Dulu 3 bulan, duduk PKP. Start 18 Mac, kita duduk di rumah selama hampir 3 bulan. Jabatan Agama merekodkan kadar kaunseling atas talian dan permohonan bercerai begitu tinggi sekali. Itu sedang duduk rumah hari-hari. Apa sebab? Stres duduk rumah hari-hari. Kan duduk dengan keluarga suka orang lain berulang jumpa isteri. Tak, isteri ni orang tua pesan, sayang anak tangan-tangankan, sayang isteri tinggal-tinggalkan. Isteri ni tak boleh duduk hari-hari, kelahi kita. Hari-hari tengok lubang hidung kita, dia ada mencari salah. Biar tinggal sekali-sekala. Itu pesan orang tua-tua. Dah kalau 3 bulan siang malam pagi petang dudukkan dia, berantakan. Ada orang dia tekanan kerana hilang punca pendapatan dan juga sampai peringkat hilang pekerjaan. Data daripada laporan model ekonomi baru menunjukkan 80% isi rumah negara ini didapati berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan. Dan ada 40% isi rumah berpendapatan kurang daripada RM2,000 sebulan. Dan 78.6% daripada penyimpan-penyimpan KWSP
berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan. Dan tahap keupayaan pelaburan di kalangan majoriti Bumiputera dimanifestasikan dengan data yang menunjukkan 75% penabung di dalam amanah saham Bumiputera puratanya hanya memiliki simpanan RM611 seorang. Baru-baru ini Presiden QPEX ada membuat permintaan supaya bank bekalkan lebih banyak not RM10 dalam mesin ATM. Ini memberikan petanda bahawa pada masa tertentu sebahagian daripada pemilik kad ATM ini tidak mempunyai baki minimum RM50 pun di dalam mesin ATM masing-masing atau dalam akaun masing-masing. Ini semua petunjuk ekonomi kita begitu mencabar dan sudah pasti ramai orang akan sedikit tertekan. Begitu juga dalam suasana pandemik dan juga PKP ini, orang tertekan kerana bimbang terhadap keselamatan diri dari segi kesihatan mereka. Kita sering sebutkan, silakan untuk takut, tapi ketakutan tanpa ilmu akan melahirkan paranoid ataupun germophobia, the fear of germs, ketakutan pada kuman yang tak tentu arah. Sebab itu antara petanda obsessive compulsive disorder adalah tandanya mental illness. Dia kalau OCD ni, dia macam orang takut tak tentu arah. Sebab itu Nabi mengajarkan satu doa, kata Anas bin Malik, bila timbul wabak Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan wabak yang sedang melanda. Hadis Abu Dawud. Salah satu yang Nabi garis bawahkan adalah al-junun. Ya Allah, jauhkan aku dari jadi gila ketika musim pandemik. Hadirin hadirat sekalian, adakah semua data-data ini tidak membimbangkan kita? Ya. Ketenangan benda yang paling payah dicari sekarang. Kedamaian benda yang begitu mahal harganya. Maka pagi ini kita berbincang macam mana kita nak dapatkan balik kedamaian dan segala ketenangan ini. Salah satu caranya adalah sebagaimana diajarkan oleh para ulama, adalah ayo kita tempuhlah jalan kehidupan mengutamakan redha dan mencari yang halal di sisi hukum hakam. Buatlah apa saja dalam usaha itu nak cari redha Allah. Sebab itu Allah berjanji, bila kita buat sesuatu kerana aku, kau tinggalkan sesuatu kerana aku akan gantikan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Kita bekerja kerana Allah, kita tinggalkan perbuatan salah kerana Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis, innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Kalau engkau tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan beri ganti kepada engkau yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata ulama juga, salah satu cara nak mendapat kedamaian adalah dengan melakukan 5 amalan. Ini kita bincang mana yang sempat sajalah. Dalam kitab Hilyatu Awliya wa Tabaqatul Ashfiya karangan Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah, ada dicatatkan satu pesanan daripada Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi rahimahullah. Dia ni seorang ulama masyhur yang biasa dipanggil dengan Abu Zakaria Ar-Razi. Ada satu nasihat yang beliau berikan. Nasihat ni dah berusia 1148 tahun. Kata dia, dawaul qalbi khamsatu asya, qira'atul Quran bitafakkari, wa khala'ul batni, wa qiyamul laili, wa tadarru'u inda sahri, wa mujalatus salihina. Ubat kepada masalah hati ada 5, kata dia. Baca Quran dengan merenungkan maknanya, banyakkan berpuasa. Ketiga, banyakkan semayang malam. Yang keempat, selalu minta ampun pada waktu sahur. Dan yang kelima, berkawanlah dengan orang-orang soleh.
Ini obat ketenangan. Cuma ada juga yang mendakwa kata-kata itu bukannya daripada Abu Zakaria Ar-Razi. Ada yang mengatakan kata-kata itu adalah kata-kata Sunan Bonang. Sunan Bonang ni salah seorang wali Songo. Dia meninggal tahun 1525. Bonang ni sebenarnya bukan Jawa, Cina. Bonang ni Bon-ang. Bon-ang. Bon tu maknanya buku, ang maknanya merah, buku merah. Tapi orang panggil dia Maulana Makhdum Ibrahim. Dia anak kepada Bong Sui Ho, anak Cina, yang diberi nama bangsawan Majapahit dengan nama Raden Rahmat, dan orang lebih kenal dan Malaysia lebih kenal nama dia dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel ini anak kepada Syekh Ibrahim Samarkandi dan Dewa Chandrawati yang juga dikenal sebagai Nyai Ageng Manila. Jadi dia juga telah sampaikan satu kata-kata yang boleh kita ambil untuk ketenangan. Katanya tombo ati iku 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakanono, kaping 3 kang soleh kumpulono, kaping 4 kudu wetang kang luwe, kaping 5 zikir wengi kang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani, kata dia. Dia orang Cina tapi boleh cakap Jawa. Obat hati 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sembahyang malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam panjangkanlah. Salah satunya siapa melakukan, moga-moga Gusti Allah Ta'ala mencukupkan kehidupan dia. Namun hadirin hadirat sekalian, segala amalan yang kita buat untuk dapat ketenangan ini tidak akan berbekas dalam diri kita mendapat ketenangan sekiranya ibadah yang kita buat bertunjangkan kepada sumber rezeki yang haram. Itu kena jelas. Ada orang dia kata, yang ustaz cakap semua saya buat, serabut semacamnya. Saya sembahyang malam, puasa sokmo, kumpul dengan habaib, jumpa syekh-syekh, tapi serabut sokmo, apa baik. Dalam kitab Syurutud Du'a wal Mawani al-Ijabah, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, dia karangkan satu kitab, menulis kenapa ada masa ibadat kita buat bagai nak rak, semayang, puasa, zikir tak menjadi kesan kepada kita. Sebab satu saja puncanya, kerana orang itu ambil mudah benda haram. Dia tidak kata dia buat benda haram, dia take for granted. Ni tak ada dia kata boleh, bukan rasuah, rasa. Dia ambil mudah. Ni bukan rasuah, hadiah, apa salahnya? Mengambil mudah itu boleh menyebabkan doa tertolak. Ada satu hadis panjang, kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan dia takkan terima kecuali yang baik-baik saja. Wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Ta'ala menitahkan orang beriman buat perkara yang seperti mana Allah titahkan kepada para nabi. Faqala Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihah. Allah Ta'ala berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, kerjakanlah amalan yang baik-baik. Kemudian kata Nabi, Allah Ta'ala firman lagi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang aku anugerahkan kepada kamu. Sahabat pun heran, kenapa pula Nabi ni kaitkan kita dengan ayat yang begitu panjang? Tiba-tiba Nabi cerita, summa zakara rajulun yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasahu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kemudian kata sahabat, lepas Nabi baca ayat Quran tadi, Nabi pun bercerita, ada seorang laki-laki, dia bermusafir jalan jauh, badannya penuh dengan debu, bajunya kusut masai. Dia angkat tangan menadah ke arah langit,
dia berdoa, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, dan dia diberi makan dengannya haram. Fa anna yustajabu lahu. Macam mana Tuhan nak makbulkan doa dia? Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini masyhur. Saya percaya tuan-tuan semua pernah dengar hadis ini. Tetapi apa pelajaran paling besar sekali? Kata Said Wahab Al-Qahtani, hadis ini memberi pelajaran pada kita bahawa laki-laki yang Nabi ceritakan tadi, dia telah mencukupi 4 syarat asas untuk dikabulkan doa. Ini pelajaran untuk kita bersama. Kalau nak cepat Tuhan makbulkan doa, buat 4 perkara ini, sebagaimana laki-laki tadi. Pertama, bermusafir. Nabi kan cerita orang tu tadi sedang bermusafir. Rupanya doa orang musafir sangat mustajab. Salasa da'watin yustajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi li waladihi. Hadis Bukhari. 3 doa tidak akan ditolak, tidak disyak lagi, no doubt about it. 3 doa kata Nabi. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kedua, doa orang musafir. Yang ketiga, doa bapa atau mak kepada anak. Jadi laki-laki ni kata ulama, dia dah berdoa yang pertama, berdoa dalam keadaan musafir, tapi doanya tetap ditolak oleh Allah. Yang kedua kata ulama, laki-laki yang Nabi ceritakan itu, dia berdoa dengan kaedah merendahkan diri pada pakaian dan penampilan. Jadi pelajaran untuk kita, kalau tuan-tuan puan-puan nak minta sesuatu dengan Allah, doalah pakai selekeh-selekeh saja. Jangan pakai jangok sangat. Pakai kot, pakai tie, pakai jaket, pakai uniform. Jangan bintang-bintang semua tak boleh. Itu pun tak boleh pakai. Paku-paku ni tak boleh. Boleh, tak berapa mustajab. Dengan Allah Ta'ala ni pakai baju buruk-buruk je. Mungkin ada orang kata, bukan sunat datang masjid pakai baju comel. Itu datang masjid. Tapi kalau berdoa, biar nampak hina. Tuhan suka begitu. Dalam satu hadis Nabi sebut kepada Abu Hurairah, Rabbu ash'atha madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang yang berdoa dalam keadaan rambutnya kusut, berdebu, pakaian lusuh, orang tutup pintu bila nampak dia sebab ingatkan dia peminta sedekah, maka kalau dia berdoa kepada Allah pasti dikabulkan, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu kita kalau doa minta hujan di tanah Arab, dia panggil istisqa. Malaysia tak payah istisqa lah, hujan sama. Istisqa ni sembahyang sunat minta hujan. Antara perkara yang kita kena buat sebelum sembahyang istisqa adalah terbalikkan baju. Macam Syekh Arab ni, dia tak adalah pakai baju terbalik. Cuma jubahnya itu macam kotnya dia akan pakai terbalik. Dia buat gitu sajalah. Nak nampakkan kita ni bodoh depan Tuhan. Itu antara tips cepat mustajab doa. Maksudnya kalau tuan-tuan pakai t-shirt, buka t-shirt tu, yang lambang belakang tu taruh di depan, biar nampak macam kita ni hina depan Tuhan. Cepat dimustajabkan. Dan laki-laki yang Nabi sebutkan tadi, dia pun pakai pakaian lusuh, berdebu-debu, tapi tetap ditolak doanya oleh Allah. Apa sebab? Makanannya. Yang ketiga kata ulama, laki-laki yang Nabi ceritakan tadi, dia berdoa dalam keadaan menadahkan tangan ke langit. Rupanya kata ulama, doa angkat tangan ni lebih cepat mustajab daripada doa yang biasa-biasa. Dalam satu hadis, Nabi ada menyebutkan, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ayaradduhuma sifran khabataini. Allah Maha Pemalu, Allah Maha Mulia, kata Nabi. Allah sangat malu kalau dia tengok seorang hambanya tadah tangan kepada dia, tapi dia kembalikan orang itu dalam keadaan kosong dan tidak dapat apa-apa. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan kalau berdoa, angkat tangan, cepat mustajab. Berbanding orang doa atas peha. Ada orang kan doa atas peha saja. Maka menadahkan tangan ke langit ini lambang kesungguhan. Jadi tuan-tuan nanti kalau majlis, orang doa angkat tangan sikit. Ya, tak apa. Kadang ada orang Melayu ni, dia tak larat imam jenis sok sendiri, panjang betul doa. Kita tak larat.
Kalau macam kenduri tahlil misalnya, kadang imam bawa tahlil dah panjang, Yasin lagi. Habis Yasin, doa Yasin tu dah sekian dah, 2 muka surat. Tahlil lagi, doa tahlil lagi. Jadi orang pun tak berapa angkat tangan dah berdoa. Cuma saya perasan, dan tuan-tuan mungkin orang perasan juga, orang Melayu dia cap. Bila imam baca doa Allah, sampai Rabbana atina fid dunya hasanah, semua angkat tangan balik. Mana dia kata nak habis dah doa ni. Bagi orang kita Rabbana atina tu tanda boleh makan dah lepas ni kita ni. Rabbana atina. Tu kadang buat je kianat ke makmum. Lepas Rabbana atina sambung pula doa lain lagi. Bila sudah tukar ke? Biasa Rabbana sudah habis mah. Dan ni tak ada, sambung lagi ke bawah. Mesti nampak kesungguhan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan dalam keadaan kamu yakin diijabahkan doa itu. Kan ada orang dia doa macam tak berapa yakin. Kalau dalam hadis Tirmizi, Nabi mengajarkan doa ni jangan 50-50. Ya Allah, aku ni dah umur kat 40 tak kahwin lagi, ya Allah. Kurniakanlah aku seorang isteri, ya Allah. Kalau sudi lah, tak sudi nak buat macam mana? Tak boleh doa gitu. Dengan Allah Ta'ala mesti minta betul. Ya Allah, aku nak kahwin sebelum habis tahun ini. Ya Allah, kurniakan aku isteri. Kalau tak jadi juga doa tu tukar. Sebagaimana Abu Nawas, dia tukar doa. Dia doa kahwin tak lulu-lulu, dia tukar secara doa. Ya Allah, kurniakanlah kepada ibuku seorang menantu. Terus dapat kahwin. Dia jual nama mak dia. Sebab mak dia kuat semayang, dia tak berapa sangat. Ya Allah, kurniakan ibuku seorang menantu. Macam tuan-tuan lama tak ada anak pun boleh. Ya Allah, kurnialah pada makku seorang cucu. Dia orang baik, ya Allah. Semayang malam, puasa rajin, baca yasin, tahlil. Aku ni huha-huha, tapi dia tu orang baik. Kurniakanlah cucu melalui aku. Amin. Jangan ujungnya kalau nak bagi, tak bagi tak apa, aku redha. Tak boleh. Muqinuna bil ijabah. Mana laki-laki yang Nabi sebutkan tadi, dia doa sungguh tapi tetap tidak makbul. Apa sebab? Makan dia. Yang keempat, kata ulama, laki-laki itu berdoa dalam keadaan al-ilhah. Apa makna al-ilhah? Doa dalam keadaan betul-betul mengarap. Dia ulang-ulang sebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Jadi ini petua untuk kita. Kalau berdoa dengan Allah, banyak kesebut nama dia. Tuhan sangat suka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik Kudus, ya Salamul Mu'minul Muhaimin. Elok baca Asma'ul Husna tu sebelum doa, lagi bagus, panjang betul. Nas'aluka ya man huwa Allah, panjang pula doanya. Tapi Tuhan sangat suka orang yang sebut-sebut nama dia, cepat makbul. Ada satu riwayat, Nabi pernah dengar satu orang semayang, dalam tahiyat dia baca doa, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Orang tu baca dalam tahiyat dia. Habis semayang, Nabi tanya, siapa baca tu tadi? Orang sekian. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah ampunkan dia. Allah ampunkan dia. Nabi ulang 2-3 kali. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Apa sebab? Kerana dalam doa tadi dia sebut sifat Allah. Mana tuan-tuan bolehlah baca qul Allah dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, Allahul wahidul ahadus samad. Sebut 2-3 kali. Tuhan sangat suka. Senang cerita, bacalah banyak-banyak qul huwallahu ahad. Ada orang dia underestimate qul huwallahu ahad. Bila kita baca qul huwallahu ahad, dia khabar, Tok Imam dak rot cetong baca qul huwallahu ahad. Anak aku reti jadi imam. Jangan. Qul huwallah ini atau surah Al-Ikhlas adalah surah yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Ada satu hadis Nabi sebut, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, Allah akan buat untuk dia satu istana dalam surga. Umar Al-Khattab terperanjat. Kata Umar, ya Rasulullah, mudah sangat baca qul huwallah 10 kali dapat istana. Kalau saya baca 100 kali, sedang mana istananya pula? Macam main soalan itu. Nabi marah, Allahu aksar wa atyab.
Omar, Allah Ta'ala itu lagi banyak pada tu dia boleh beri, lagi baik pada tu dia boleh anugerahkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi amalkanlah surah Al-Ikhlas tiap hari 10 kali. Ke ada tuan-tuan di sini yang tak hafal surah Al-Ikhlas? Benak sangat kalau tak hafal Al-Ikhlas ini. Ke ada Ikhlas yang mana ustaz? Yang qul huwallahu ahad tu Al-Ikhlas lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali sehari. Itu dapat satu istana dalam syurga. Dia pernah zaman Nabi, kata Aisyah dalam satu riwayat, Nabi hantar satu skuad peninjau untuk buat kerja-kerja risikan lah, espionage. Dia pergi buat risikan. Jadi dalam tim tu ada seorang ustaz kagak lah, kapten kagak seorang, kena ada jadi tok imam. Jadi ustaz kagak ni setiap kali semayang masuk operasi, dia bila jadi imam, dia asyik baca qul Allah. Rakaat pertama qul Allah, rakaat kedua pun qul Allah juga. Jadi anggota ni rasa, ngapa tok imam kita dia baca qul Allah panjang? Barangkali niat dia darurat ke apa kan, tak nak lama-lama. Tapi bila 2 rakaat berturut-turut baca qul Allah, something wrong lah. Habis operasi balik ke Madinah, Nabi ambil laporan, Nabi tanya apa cerita? Gini. Okay, ada hal-hal lain. Ada ya Rasul nak cerita benda pelik sikit. Apa? Kita punya ustaz kagak, saya panggil ustaz kagak lah, zaman tu tak ada kagak. Kita punya ustaz kapten kagak, dia hentam baca qul Allah sepanjang hari. Nabi pun kata, rare ni, benda pelik ni. Acuk kita tanya dia, apa sebab ustaz suka nak baca qul Allahu ahad? Maka hantar satu anggota kita tanya, ustaz ni Nabi minta tolong tanya, ustaz baca qul Allah apa sebab? Kata ustaz ni, saya baca qul Allah sebab saya suka surah itu kerana dalamnya ada sifat-sifat Allah. Saya suka membacanya. Bila sampai pada Nabi, apa kata Nabi? Ukhbiruhu innallaha yuhibbuhu. Beritahu pada ustaz tu, Allah pun cinta kepada dia kerana dia cinta kepada qul huwallahu ahad. Jadi amalkan qul huwallahu ahad, bacakan dalam doa tuan-tuan, insya-Allah mustajab doa. Qul huwallahu ahad. Ini surah yang insya-Allah semua orang hafal. Semua orang hafal. Ada satu cerita kiai, anak dia nak kahwin dengan anak perempuan kiai ni, semua kena interview. Kiai ni garang. Yallah, ta'al, ente nama siapa? Dia suruh baca Quran. Nama anak Asri, Pak Kiai. Asri, masya-Allah. Iqra suratul Asri. Selamatlah, wal asri innal insana lafi khusri. Selamat. Next, yallah. Ente nama siapa? Nama saya Anas, Pak Kiai. Anas, masya-Allah. Iqra suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Selamatlah dia. Panggil yang ketiga, pucat muka. Ente nama siapa? Nama saya Yasin, Pak Kiai. Yasin, masya-Allah. Sabar Kiai, saya nama Yasin tapi di kampung panggil qul Allahu ahad. Dihafal hak tu saja. Selesai. Balik pada cerita hak laki kusuk masai tadi. Walaupun dia dah mencukupi 4 syarat diterima doa, tapi kenapakah dia tetap ditolak doanya oleh Allah mentah-mentah? Sebab rezekinya haram. Lepas tu kita nak beri maklumat kepada masyarakat. Hukum rasuah haram itu no doubt about it. Tak ada perbahasan ulama. Jangan kata ada setengah ulama kata harus. No such thing. Rokok boleh lagi nak bahas. Mungkin ada orang kata harus lah ni. Awak boleh tampilkan kitab. Tetapi kalau rasuah, no. Tidak ada ulama pun yang mengatakan harus dalam keadaan tertentu, dibenarkan untuk maslahah ummah, diberikan darurat apabila untuk pembangunan ahli sunnah wal jamaah. No such thing. Rasuah haram, absolute total. Tak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Pernah Nabi SAW dia tugaskan seorang sahabat dari Bani Asad, namanya Ibnu Lutbiyah. Dia hantar Ibnu Lutbiyah pergi uruskan zakat di sebuah tempat. Wa ma bala amili nab'atuhu fayati yaqulu hadza laka wa hadza li. Lepas dia kutip zakat daripada sebuah daerah, dia balik ke Madinah, dia agihkanlah zakat yang dia dah ambil. Dia pergi kutip aja. Dia bawa beg agaknya.
Dia kata ni duit zakat. Beg yang kecil itu tak boleh ambil. Hadzali, itu kawan punya. Jadi orang heran, apa awak punya pula? Yang ini yang kawan kutip, yang ini Tok Empat bagi hadiah. Mana kau tahu dia hadiah ke kawan? Sebab kau datang pada Madinah. Yang ni Tok Empat kampung ni bagi, yang ni Tok Penghulu ni bagi, yang ni YB ni bagi. Ini untuk kawan, tak ada kena-mengena. Ni zakat kau ambil dah. Kau dah ambil dah. Tak ada usik, ini hadiah kawan. Lantas secara spontan Nabi berdiri atas mimbar. Nabi puji Allah. Kemudian Nabi sebut, fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayuhda lahu amla. Kata Nabi, minta maaf. Saya nak tanya, kata Nabi, awak kerja ambil duit zakat, awak pun kata orang bagi hadiah. Maaf, kata Nabi, kalau saya tanya, kalau awak ni bukan kerja kutip zakat, duduk di kampung rumah mak dengan rumah ayah awak, ada tak orang teringin nak beri awak hadiah? Duduk kampung, jaga lembu, tak ada apa-apa jawatan, ada tak orang terhegeh-hegeh nak bagi awak hadiah? Tok Empat, Tok Penghulu, Yang Berhormat, pengurusi masjid, pengurusi lorong, ada tak orang terhegeh-hegeh nak bagi awak hadiah? Kalau awak sekadar duduk di rumah mak bapak awak, Nabi kasar ayat dia sebut tu, kalau duduk rumah mak bapak awak, ada orang nak bagi awak hadiah. Wallazi nafsi biyadih la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah nanti seseorang yang mengambil hadiah seperti yang kamu lakukan tadi, melainkan nanti dia datang pada hari kiamat, dia pikul hadiah itu di leher dia. Dia akan pikul. In kana ba'iran lahu rughaun aw baqaratan laha khuwarun aw syatan tay'aru. Kalau hadiah yang dia dapat adalah unta, maka dia akan keluar dengan suara unta digantungkan pada leher. Kalau hadiah yang dia dapat adalah lembu betina, maka dia pikul lembu dan mulutnya nanti keluar suara lembu saja. Dan kalau yang dipikul, yang dia ambilnya hadiah kambing, dia akan pikul kambing di lehernya dan mulutnya keluar suara kambing. Maknanya kita kalau ambil benefit daripada kerja, hadiah kononnya, hadiah tu kita akan pikul balik dari kiamat. Contoh, orang tu bagi kita hadiah sport rim 4 biji. Jadi hadiah, saya mana tahu dia hadiah saja, dia berkawan dengan saya. Kalau duduk kampung Noreh Getah, ada orang nak bagi awak sport rim, tak ingin orang bagi, sebab awak ada jawatan. Dia pun ambil. Tak apa, sport rim bukan jadi darah daging. Memang, tapi hari kiamat awak gantunglah 4 sport rim tu di leher begini. Begini berjalan. Ambil lagi. Okey. Terima kasih. Dah cerita tadi. Gantunglah 4 sport ring tu gini jalan. Lepas tu mulut bunyi kereta. Wow, bunyi exhaust. Orang pun heran, ngapa dia ni gantung leher dengan ring sport, mulut keluar exhaust. Hidup atas dunia, orang bagi hadiah macam-macam kerana dia ni orang nak rasuah pada dia. Inilah rupa orang ni nanti. Kemudian Nabi pun kata sahabat, summa rafa'a yadaihi hatta ra'aina ufrata ibtaihi ala hal ballaghtu salasan. Selepas Nabi cakap begitu, kata sahabat, kami nampak Nabi mengangkat tangan, kedua-dua tangannya sampai nampak putih ketiak Nabi. Mana lengan baju besar, nampak ketiak Nabi. Mana Nabi angkat tangan tinggi. Nabi pun kata, ala hal ballaghtu. Ya Allah, aku dah sampaikan, aku dah cakap dah, lepas dah tanggungjawab aku, ya Allah, kata Nabi. Nabi ulang 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu, ayolah kita mengambil kesedaran. Mengambil rasuah, hadiah, imbuhan, habuan adalah perkara yang salah di sisi agama, dan ulama sepakat tentang masalah ini. Kita orang Melayu, orang tua-tua aja, hidup mesti amanah. Adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dulu. Adat hidup orang beradat memelihara amanah, dianya taat.
Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Masalah orang sekarang, dia tidak kisah sumber, asalkan masyuk, kata dia. Dari mana datang, itu dia tak peduli. Ini yang Nabi pernah sebut, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa di kalangan manusia, la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Sampai satu peringkat manusia nanti, dia sudah tidak peduli lagi dari mana duit tu dia dapat, sama ada duit tu halal ataupun haram. Janji masyuk, kata dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik tu orang kalau sumber tak tahu halal haram, ini Nabi sebut golongan tak tahu malu. Baik itu malu ni mustahak, walaupun adalah kata-kata jangan malu, nak malu apa, tak sebutlah mana-mana tagline-nya, tapi malu ni mustahak. Sebab orang yang tak peduli halal haram, ini tanda orang tak reti malu. Dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi pernah sebut, istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kamu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sahabat pun kata, qulna ya Nabi Allah, inna lanastahyi walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami ni memang malu pun pada Allah, alhamdulillah. Tak khabar pun memang lama dah malu pada Allah. Nabi pun kata, laisa zalika, bukan begitu. Walakin, yang aku maksudkan al-istihya, malu minallah ini adalah haqqul haya an tahfadha ra'sa wa ma wa'a. Yang aku maksudkan malu kepada Allah adalah engkau menjaga kepala engkau dan apa yang ada pada kepala engkau, iaitu mulut, mata, telinga, otak. Apa yang ada pada kepala engkau, wama wa'a, yang ada padanya engkau jaga. Itu tanda kau malu pada Allah. Kemudian wa tahfazal batna wama hawa. Dan yang kedua, tanda engkau malu pada Allah, engkau jaga perut engkau dan segala isi perutnya. Jauhkan daripada yang haram, daripada masuk. Wa tadhakkural maut wal bila, faman fa'ala zalika faqad istahya minallah haqqal haya. Siapa yang boleh jaga perut, boleh jaga kepala dia, kemudian dia ingat pada mati, ingat pada hari kiamat, maka itulah malu yang sebenar-benarnya. Hadis Tirmizi. Maka terbalikkan hadis ini, orang yang tak percaya apa yang masuk dalam tekak, dalam perut, ini orang tak tahu malu. Lepas itu kita minta tagline malu apa dan macam-macam lagi, tak sesuai. Tak sesuai. Kena malu pada Allah. Malu apa ni buangkan. Mesti malu kepada Allah. Ini kehendak agama. Walaupun itu catchy, budak muda suka, tapi dari segi agama, Nabi suruh malu. Suruh malu. Sebab kita duduk bawah perintah Allah. Tidak boleh menetap jati, papan dijauh, dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Sebab tuan-tuan hadirin hadirat, bab duit ni, Allah Ta'ala dia akan tanya dengan soalan yang paling detail sekali berbanding dengan soalan-soalan yang lain. Dia basic untuk sesi soal siasat semasa di padang mahsyar, basic soalan ada 4 saja. Nabi sebut la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak bergerak kaki kita di padang mahsyar hatta yus'al an arba', kecuali dah dijawab dan selesai sesi soal jawab 4 soalan, kata Nabi. Pertama, Tuhan tanya an umurihi fima afna. Pertama Tuhan tanya umur dia. Engkau gunakan untuk apa umur? Jawablah. Umur saya dulu saya buat begini. Okey, selesai. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Tuhan tanya pula anggota badan. Di dunia dulu apa yang kamu buatkan dengan anggota badan? Fima ablah. Untuk apa digunakan? Maknanya orang yang kencing manis teruk, potong kaki. Tuhan kan tanya.
Macam mana mu jaga amanah aku bagi kaki tangan mu tak jaga? Apasal mu minum teh tarik sampai 18 gelas sehari? Habis kena kerat. Mu tahu tak aku suruh mu jaga? Jawablah jawab. Dia yang penting jawab. Jawablah, saya ni salah bajet ni salah. Jawablah, pandai-pandai jawab. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu. Dan yang ketiga kata Nabi, Tuhan tanya duit engkau dari mana dapat dan ke mana belanja. Dan yang keempat, wa an ilmihi maza amila fi. Dan yang soalan terakhir, Tuhan tanya tentang ilmu, engkau amal ataupun tidak. Hadis Tirmizi. Kalau tuan-tuan perasan, umur kita Tuhan tanya ke mana habis. Badan kita Tuhan tanya guna untuk apa. Kita punya ilmu salur ke mana, amal atau tidak. Maknanya Tuhan tanya lorong keluar saja. Tapi kalau duit, dari mana dapat, ke mana belanja. Depan belakang dia tanya. Kalau Tuhan sekadar tanya duit engkau belanja untuk apa, itu selesai masalah. Rasa 3 hari siap dah sesi soal jawab. Tapi bila tanya dari mana datang untuk bala tu, duit ni mu dapat pada mana? Oh, saya ni orang bagi hadiah. Hadiah apa? Hadiah tu saya nolong dia. Oh, nolong dia dapat hadiah, gaji awak ada kan? Sangkut lah. Terus sangkut lalu. Ni dapat duit pada mana? Ni duit TNT. TNT awak keling pergi ke mana? Ni. Dah apa awak lodging ni kira gini macam mana? Awak berkata lodging, awak balik tak tidur tak kurang 12 jam dan sudah. Ini bukan soalan standard bahagian khidmat pengurusan punya soalan. Yang tanya ni malaikat. Malaikat dan tanya terduduk gitu. Kalau siasatan SPRM, kalau malaikat punya soalan paling detail sekali, sebab dia ada rekod rahsia. Dia semua simpan. Kita nak dapat maklumat, dia dah ada maklumat. Dia nak menengok kita menipu ke tidak je. Malaikat. Kalau ditanya tuan-tuan yang tak pergi haji, tak boleh jawab kita. Babu tak pergi haji, pitih hadok. Sokok isak. Berapa ringgit rokok sebuku? RM20. Sehari buku. Sebuku. Berapa tahun isak rokok? Lepas dekatan 2 isak dah. Ambil kalkulator buat sini dia kira. Tan. Mau habis duit beli rokok kat 40,000 sekali pun tak lagi Mekah. Memang tak boleh jawab. Malaikat punya soalan lebih detail pada tuan-tuan punya siasatan. Sebab itu bila Nabi sebut tak bergerak kaki, melainkan ditanya duit datang pada mana dan belanja ke mana, itu soalan yang sangat serius. Marilah kita cari rezeki yang halal. Cari rezeki halal, pertama siasatan pada mahsyar ringkas, hidup pun tenang, dan Allah janji mudahkan rezeki kalau kau cari cara yang halal. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, tidak ada satu amalan pun yang kamu lakukan untuk mendekatkan kamu ke syurga melainkan aku dah ajar pada kamu, kata Nabi. Dan tidak ada satu amalan pun yang menjauhkan kamu dari neraka melainkan aku dah ajar dah apa petua-petuanya. Dan kata Nabi, janganlah kamu anggap mencari rezeki yang halal itu payah. Sebab inna ruhal qudus nafatha fi rau'i in nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Kerana Jibril telah membisikkan padaku, tidak akan meninggal seorang pun di dunia ini melainkan Allah janji sempurnakan dah rezeki dia. Fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istabta'ar rizqu an tatlubuhu bi ma'asillah fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atih. Bertakwalah pada Allah, carilah rezeki dengan cara baik. Kalau kamu merasa rezeki payah, jangan buat maksiat, kerana kurniaan Allah tidak akan dapat melalui perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Cuma masalahnya hadirin hadirat sekalian, masalahnya sekarang orang ni dia banyak sangat kitab. Bila kita khabar rasuah ni haram, dah ada kitab lain kata boleh. Ini masalah, banyak sangat kitab. Kita jelaskan pada pagi ni. Ada setengah orang dia mengatakan duit haram ni nak buat guna ustaz. Yang penting duit tu jangan masuk dalam darah daging. Kita gunakan duit tu sedekah. Niat bantu masjid, bantu rumah anak yatim, bagi bantuan orang susah,
Hantar anak-anak jiran belajar di London di mana. Bagi mak masuk hospital swasta yang bagus-bagus. Bagi anak-anak kita pelajaran yang bagus-bagus. Jangan masuk dalam darah daging. Kita jangan pergi makan tom yum, bedak. Kita bantu orang susah, kita sedekah. Maka bila ada orang buat fatwa sebegini, seolah-olah dia nak mengatakan kejahatan yang dia buat itu Tuhan tak pandang sebab dia dah buat baik. Oh, ini tidak betul. Ini sesat. Sesat lebih kurang ayah pen juga ni. Tak boleh. Kebaikan tidak boleh dilakukan dengan kejahatan. Dia niatkan segala duit-duit haram, duit rasuah, scam orang dan macam-macam lagi, itu kita sedekah terus, Allah ampunkanlah kesalahan kita. Ini tak. Man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah pesan, siapa-siapa kumpulkan harta haram kemudian dia sedekahkan, lam yakun lahu fihi ajrun, malaikat belah kanan tak tulis satu pun pahala untuk dia. Tak ada rekod, kosong saja. Wa kana isruhu alaihi, bahkan diletakkan pula beban dosa pada orang tersebut. Hadis daripada Ibnu Hibban. Ambil duit haram, sedekah rumah anak yatim, kita pun perasan kita ahli surga sebab dah tolong orang susah. Jangan perasan, Tuhan tak nak pandang, sebab Allah nak ambil yang daripada sumber yang sah saja. Begitu juga hadis lain daripada Al-Qasim bin Mukhaimirah radhiyallahu anhu, man iktasaba malan min ma'thamin fawasala bihi rahimahu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'a dzalika kullahu jami'an fagutifa bihi fi jahannama. Siapa-siapa yang dapat duit dengan cara yang haram, kemudian dengan duit itu dia gunakan untuk sambung silaturahim. Ada kan? Dia dapat duit, dia buat family day, kumpul anak-beranak, pok-pok saudara, cucu-cucu, keturunan, jalu sekian-sekian. Dia sponsor semua. Dia sponsor semua. Duit pelik-pelik ni banyak agak. Dia sponsor, duduk resort ramai-ramai, buat makan-makan, barbecue. Dia tanggung semua. Orang pun puji, bagus Pak Long. Rajin dia tolong anak-anak saudara makan ramai-ramai. Katanya tak apa, niat saya untuk nak sambung silaturahim. Dengan duit yang tak betul. Ataupun dia bersedekah dengan duit itu, ataupun dia berinfak dengan duit dia itu, kata Nabi, tidak ada pahala baginya, bahkan dia kelak akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam oleh kerana perbuatannya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Maka ingatlah kepada tuan-tuan di luar, ni bukan ceramah ke orang sini, orang-orang di luar yang kita sedang bersiaran, mu ambil duit haram, mu sedekah, mu buat maktafi, buat macam-macam benda-benda baik, kebajikan, kita ucap terima kasih. Tapi pahala, doalah pada Allah, moga diberi pahala. Atas kertas berdasarkan dalil-dalil, tidak ada. Doalah pada Allah, moga diberi pahala. Buat family day macam-macam, terima kasih, kita ucap sedap, kamu dapat terjun kolam ramai-ramai, suka. Tapi doalah pada Allah, moga diterima. On paper, berdasarkan dalil, tidak diterima oleh Allah. Itu satu. Janganlah niat nak rasuah sebab nak nolong orang, tak ada guna, tak ada guna. Yang kedua, ada juga berpendapat ini bukan rasuah ustaz, ini hadiah. Hadiah. Saya nak buat macam mana? Raya Cina, orang hantar bertonton 5 penuh. Takkan nak suruh hantar balik, orang hadiah mana pula. Kadang ada geng-geng ni, dia belanja budak-budak dia opeh, nasi dagang, nasi lemak, takkan nak tolak. Hadiah. Hadiah. Ya, kita tak boleh menafikan bahawa Nabi SAW mengajarkan jangan tolak hadiah. Itu Nabi ajar. Tuan-tuan kena ingat ya, jangan tolak hadiah. Dan tuan-tuan di SPRM pun tak boleh marah sangat kita orang ambil hadiah. Memang prinsipnya hadiah tak boleh ditolak. Baik itu kadang setengah jabatan kerajaan ditulis besar-besar pada pintu, kami memegang polisi tidak menerima sebarang hadiah. Dari segi hukum salah, sebab hadiah tak boleh ditolak. Dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, ajibud da'i wala taruddul hadiyata wala tadribul muslimina. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, terimalah hadiah,
jangan kamu tolak dan jangan kamu pukul orang-orang Islam, kata Nabi. Ulama mengatakan menerima hadiah itu dituntut oleh agama, walau bagaimanapun. Ini ingat, untuk penjawat awam haram hadiah, haram mutlak, full stop. Apa sebab? Dalam Sahih Bukhari ada dibuat satu bab, dia panggil hadayal ummal. Dalam Sahih Muslim, An-Nawawi bawakan satu bab tahrimul hadayah ummal. Apa makna hadayah? Hadayah maknanya hadiah, plural dari hadiah. Ummal ini pekerja, jamak daripada amil. Dalam satu hadis daripada Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu, Nabi pernah pesan, hadayal umali ghululun. Hadiah untuk orang yang bekerja adalah ghulul. Apa makna ghulul? Pengkhianatan. Artinya orang yang bekerja ambil hadiah, dia khianat kepada kerja dia. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, para ulama tidak berbeza pendapat bahawa diharamkan hadiah bagi orang yang bekerja. Maksudnya dia dapat hadiah kerana dia bekerja. Sama macam dalil yang kita bawakan, sahabat Nabi yang ambil duit zakat tapi dia ambil hadiah. Dia kata, ni zakat saya buat kerja, saya kutip semua, saya tak ambil seposen pun, ini hadiah saya punya. Maka kata ulama, hadiah itu pun dilaknat oleh Allah, sebab kamu ambil dalam keadaan ada jawatan. Ini saya ingat yang paling banyak tuan-tuan selalu jumpa orang bagi alasan, kenapa encik ambil ni? Hadiah. Takkan saya nak tolak hadiah pada saya, dia bagi jam, bagi pen, bukan saya minta pun bagi hadiah. Tanyakanlah soalan yang Nabi tanya kepada orang ni tadi. Kalau duduk kampung rumah mak bapak, ada orang teringin nak bagi jam kau, tak ingin orang bagi jam kau. Maka samalah kita, kalau awak bukan ada jawatan, ada orang teringin nak hantar 5 ke awak, tak ingat, tak ada pasal dengan hantar 5 kita. Tanda tangan tak laku, dah pencen, tak ada orang hantar. Sebab tanda tangan laku, orang raikan kita. Ingatlah tuan-tuan, ini semua adalah haram di sisi agama kita dan perlulah dijauhi. Adapun dalam Quran, mungkin ada orang kata, rasuah ni ustaz, dia tak berapa kuat hukum dia. Apa sebab? Banyak ustaz-ustaz cerita ni hadis banyak. Yalah, kita tak nafi hadis banyak. Nabi dalam satu hadis dia jelas sebutkan, la'natullahi 'alar rashi wal murtashi. Laknat Allah moga ditimpakan kepada orang yang beri rasuah dengan orang yang menerima rasuah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada yang kata, rasuah ni ustaz sebenarnya tak boleh nak elak. Dalam dunia ni mana ada negara tak rasuah, tinggi rendah saja. Sebab itu nak markah 100 mana ada? Tak ada markah 100. Dia kata payah. Lagipun rasuah ni dalam hadis je banyak, dalam Quran tak ada. Ni kita nak mengaji semula lah. Dalam Quran walaupun tidak disebut perkataan rishwah ataupun rashwah, tapi kata ulama, Allah Ta'ala ada gunakan satu kalimat lain, dia panggil as-suhti. Suhti. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat yang ke-42, yang mana Allah Ta'ala dalam ayat itu menceritakan tentang perangai orang-orang Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Orang-orang Yahudi itu mereka sangat suka mendengar berita bohong dan suka memakan as-suhti. Ini surah Al-Ma'idah ayat 42. Dalam tafsir Al-Jalalain ada disebutkan yang dimaksudkan dengan as-suhti itu adalah harta haram, iaitu rasuah. Ini boleh kita rujuk dalam tafsir Al-Jalalain. Sama juga kata Hasan Al-Basri ketika dia mengulas ayat Al-Ma'idah ayat 42 ini, kata dia, innama zalika fil hakami idza kana al-hakim minhum idza atahu ahadun bi rushwatin ja'alaha rashwatuhu liyuhiqqa laka batilan aw yubtila anka haqqan. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan,
Dulu orang-orang Yahudi dia akan suka memberi rasuah kepada hakim. Asalnya kepada hakim, yang mana mereka suap hakim ini ataupun menyogok hakim ini mengubah yang salah menjadi benar ataupun mengubah yang benar menjadi salah. Itu asalnya. Jadi kalau ada orang kata dalam Quran tidak ada rasuah, perkataan rasuah, ini kita perbetulkan. Dalam Quran ada, tapi terminologinya adalah as-suhti. Surah Al-Ma'idah ayat 42. Sebagai kesimpulannya, hadirin hadirat sekalian, marilah kita tanamkan kesedaran, didik masyarakat, jom tinggalkan benda yang haram. Walaupun benda tu sedap, banyak, bermewah-mewah, niat nak nolong orang pergi ke Mekah buat haji macam-macam, tapi semua itu hanyalah bisikan iblis yang nak mengatakan benda tu sebenarnya molek padahal tidak molek. Ingatlah, penghasilan yang haram jawapannya adalah panasnya neraka. Sebab itu ulama berpesan dalam kitab Mukhtasar Al-Minhajul Qasidin, iyyaka wa kasbal haram, jauhilah penghasilan yang haram. Fa inna nasbir 'alal ju', sebab kita ini boleh bersabar bila lapar, wala nasbir 'alan nar, tapi percayalah kita takkan boleh bersabar bila dicucuh oleh api neraka nanti, kata ulama. Bersabarlah atas kesusahan. Awak grade 48, buat cara grade 48. Awak grade 17, buat cara grade 17. Jangan nak hidup macam grade 71. Tak boleh. Buat kadar diri, selesai masalah. Kepada yang memegang tampuk pemerintahan, jaga amanah elok-elok. Jangan pecahkan amanah itu. Siapa tidak amanah akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk pelimbah. Siapa melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa menolak amanah, bala menimpa hidupnya punah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi orang curiga. Kalau amanah diingkari, disitulah tempat orang mengeji. Moga-moga apa yang kita sembang-sembangkan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi kita mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Badan Pencegah Rasuah atau Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia yang ke-53. Moga tuan-tuan warga SPRM dapat terus berbakti untuk memastikan seluruh masyarakat kita memasukkan dalam perut mereka daripada sumber yang halal saja. Dan ini adalah jihad yang sangat besar yang sedang dilaksanakan oleh tuan-tuan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati dan juga moga negara tanah air kita ini Allah kurniakan perlindungan dari sebarang musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa ansairil biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Kafi ya Syafi ya Wafi ya Hamid ya Majid, idfa' anna kull ta'ab syadid waqfina min al-haddi wal hadid wal marad syadid waqshif anna min al-bala'i ma la yakshfihu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassana bidzil izzati wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa sairil bilal muslimin hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'in anwa'il bala
bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.